Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita melafazkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni, sambungan daripada bacaan kitab Mabadi Awwaliyah pada muka surat yang ke-8. Sedang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah, sambungan dia, wa yata'allaqu bi usulil fiqhi mabahithu. Wa yata'allaqu, dan bergantunglah, wa yata'allaqu, dan bergantunglah, bi usulil fiqhi, dengan usul fiqh. Wa yata'allaqu, dan bergantung bi usulil fiqh, bi usulil fiqhi, dengan usul fiqh, mabahithu, oleh beberapa bahasan, oleh beberapa bahasan. Jadi mabahithu ni sirah muntahal jumu'ah. Jadi ismul ladzi la yansarif, dia tak boleh baca mabahithun. Kalau mabahithun tu jadi ada tanwin lah. Dia kena baca babahithu. Tu seperti mana yang disebut dalam syair lah. Ijma' wazin adilan anisbi ma'arifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Tu. Jadi mabahithu ni sirah muntahal jumu'. Dia tu jamak lah, maka dia ismul ladzi la yansarif. Wa yata'allaqu, dan bergantunglah bi usulil fiqhi, dengan usul fiqh, mabahithu, oleh beberapa perbahasan atau oleh beberapa bahasan. Fa'il bagi yata'allaqu. Mabahithu tu tak fa'il bagi yata'allaqu. Al-mabhasul awwalu, bermula perbahasan yang pertama. Al-mabhasul awwalu, bermula perbahasan yang pertama daripada beberapa perbahasan tu. Fil amri, fi tu ta'alluq mazhuf khabar. Kainun fil amri, adalah ia fil amri, pada suruh. Tu perbahasan yang pertama, fil amri, pada suruh. Jadi perbahasan yang pertama dalam kitab ni, pada membahaskan amru, mana suruh. Itu dah al-mabhasul awalu, perbahasan yang pertama, fil amri, mana kainun fil amri, adalah ia pada suruh. Gitu. Wahwa, dan bermula dia al-amru. Wahwa, dan bermula dia al-amru. Talabul fi'li. Talabul fi'li, mana menuntut buat. Tu. Talabul fi'li, mana menuntut akan buat. Talabul fi'li, mana menuntut akan buat. Minal a'la, daripada yang atas. Ilal adna, kepada minal a'la, daripada sebelah atas. Ilal adna, kepada sebelah bawah. Itu
talabul fi'li menuntut akan buat, minal a'la daripada sebelah atas, ilal adna kepada sebelah bawah. Itu makna suruh. Orang atas suruh orang bawah, itu panggil suruh. Nah, guru suruh murid, itu suruh lah. Nah, bos suruh pekerja, itu panggil suruh. Kalau doa, nah, orang bawah, sebelah bawah minta yang atas. Nah, itu doa, minta. Tapi bila suruh ni maknanya sebelah atas tuntut buat daripada sebelah atas kepada sebelah bawah, seperti mana bos dia suruh pekerja dah, itu panggil suruh al-amru. Suruh maknanya. Wa fihi, dan padanya al-amri tu, pada al-amri, pada suruh tu, qawaidu, ada beberapa kaedah. Jadi wa fihi itu ta'alluq mazuf, khabar muqaddam, qawaidu tu mubtada muakhar, sama julah dia sirah muntahal jumu', mafa'in atau hazan mafa'in. Wa fihi, dan padanya al-amru tu qawaidu, ada beberapa kaedah. Nah, ada beberapa kaedah. Mana? Tengok kaedah dah. Al-aslu, ini kaedah dah. Al-aslu, al-aslu bermula asal. Al-aslu bermula asal, mana? Ar-rajihu, itu. Al-aslu bermula asal, fil amri, pada suruh. Al-aslu bermula asal, al-aslu bermula asal, fil amri, pada suruh itu, lil wujubi. Kainun, adalah ia, lil wujubi, ialah bagi wujub, bagi wajib. Itu. Jadi al-aslu tu mubtada lah, lil wujubi tu ta'alluq mazuf khabar. Al-aslu bermula asal, mana? Ar-rajihu, fil amri, pada suruh, kainun, adalah ia, lil wujubi, bagi wujub, bagi wajib. Maknanya asal dia, asal pada suruh ni ialah wajib. Tu asal lah. Asal dia, asal pada suruh ni wajib. Illa, melainkan, ni istisna dah. Illa, melainkan, madallah, barang yang menunjuklah ia ma. Illa madalla dalilu lah kita. Illa, melainkan, ma, barang ini suruh, al-amru, dallad dalilu, menunjuklah oleh dalil, dallad dalilu, menunjuklah dalil, ala khilafihi, di atas menyalahinya nyema. Ala khilafihi, di atas menyalahinya nyema. Ni kaedah dia. Kaedah dia, asal suruh tu wajib, melainkan barang yang menunjuk oleh dalil di atas menyalahinya nyema. Asal suruh ni wajib, melainkan ada dalil yang menyatakan suruhan tu bukan wajib. Tu. Jadi asal dia, hak rajih dia, suruh tu menghendaki makna dia wajib. Melainkan ada dalil yang menunjuk di atas suruhan tu bukan suruhan wajib. Suruhan tu suruhan sunat contohnya. Contoh dia, qala Allah Ta'ala, ni syahid dah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata, dan diri olehmu akan sembahyang, wa atuz zakata, dan berikan olehmu akan zakat. Wa aqimus salata, diri olehmu akan sembahyang, wa atuz zakata, dan berikan oleh kamu, keluarkan kamu akan zakat. Surah Nisa ayat 77. Jadi
aqimu tu fi'il amar. Jadi asal fi'il amar ni ialah menunjuk suruh tu suruh wajib. Melainkan ada dalil yang menunjuk di atas menyalahi dia. Jadi dalam aqimus salah wa atuz zakah ni, suruhan di sini ialah suruhan yang wajib. Kerana tidak ada dalil yang menyalahinya. Tak ada dalil yang menyalahi kata suruhan dia ni ialah suruhan secara sunat. Tidak. Gitu. Jadi suruhan di sini ialah suruhan dengan makna wajib. Melainkan kalau ada dalil yang menunjukkan menyalahi dia. Jadi suruhan tu tidak secara wajib lah. Jadi pada firman Allah Ta'ala ni, suruhan di sini ialah suruhan, bererti suruhan yang wajib. Wajib mendirikan sembahyang, wajib mengeluarkan zakat. Lagu tu Jadi kena hafalah dalil ni. Al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dalla dalilu ala khilafih. Itu kita orang mengaji ni kena hafal banyak. Ni tak habis-habis duduk duduk berdebat mewahbikan orang lain ataupun mengatakan orang lain salah. Tak perlu kita hak mengaji ni sibukkan diri kita dengan menghafal dulu. Hafal. Gitu wahabi ke orang lah kali wahabi tu datang ke hujah, kita satu hujah pun tak ingat. Jadi biar kita hafal hafal banyak dalil. Biarlah orang lain nak buat apa pun kita ni sibukkan dengan mengaji, dengan menghafal dan sebagainya lah. Baca kitab, hafal kitab matan-matan tu gitulah. Sibukkan diri dengan membaca, belajar, mengaji gitu. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Kaedah dia yang kedua. Tadi kaedah yang pertama, asal pada suruh tu menunjukkan wajib, melainkan ada dalil yang menunjukkan di atas bersalahan dia. Kaedah yang kedua, al-aslu bermula asal. Mubtada' fil amri pada suruh. Al-amru bermula asal fil amri pada suruh. Pada suruh. La yaqtadi tidak menghendakilah ia al-amru. La yaqtadi tidak menghendakilah ia al-amru. At-takrara akan berulang-ulang. At-takrara akan mengulang-ulang. Atau berulang-ulang. Illa istisna dia, illa melainkan ma dallad dalilu, illa melainkan ma dallad dalilu, barang yang menunjuklah oleh dalil. Dalil ni kitab atau sunnah lah. Ala khilafihi, di atas menyalahinya nyema. Ala khilafihi, di atas menyalahinya nyema. Mana? Contoh dia, qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, atimul hajja, sempurnakan olehmu akan haji, wal umrata, dan umrah, lillah, bagi Allah. Itu. Itu. Jadi atimu ni fi'il amar. Fi'il amar. Adakah fi'il amar di sini tidak menghendaki akan berulang-ulang. Mana sekali pergi haji pun sudah dah. Sekali pergi umrah pun sudah dah. Maknanya hak wajib pergi hajinya sekali, hak wajib pergi umrahnya sekali. Bukan kata kena pergi haji, kena pergi umrah tu berkali-kali, tidak. Inilah pada kata musannif, al-aslu fil amri, asal pada suruh itu, la yaqtadi tidak menghendakilah ia al-amru at-takrara akan berulang-ulang, illa malaikat ma dallad dalilu, barang menunjuklah oleh dalil ala khilafi, di atas menyalahinya ma. Jadi didatangkan syahid contoh
atimul hajja wal umrata lillah. Jadi atimu fi'il amar, maka fi'il amar ni asal dia tidak menghendaki akan berulang-ulang. Artinya yang wajib haji apa? Sekali. Yang wajib umrahnya apa? Sekali. Lain tu jatuh sunat gitu. Adapun aqimus salah wa atuz zakah, yang ni illa ma dallad dalilu ala khilafihi tu. Mana ada dalil yang menunjuk di atas kena ulang-ulang. Bukan kata sekali semayanya, bukan kata sekali zakat, dak. Memang asal dia tu tidak menghendaki berulang, tapi ada dalil yang menyalahi kaedah tadi tu, maka sembahyang tadi tu kena ulang-ulang. Maknanya bukan sekali sembahyang Zuhur, lepas esok kena sembahyang juga, lusa, sampailah selagi mana masih ada akal, selagi mana masih bernafas, selagi itulah wajib seseorang tu sembahyang, wajib seorang tu mengeluarkan zakat dengan syarat-syarat dia lah. Itu kena mengaji dalam kitab fiqh lah tu. Ini kita cerita secara umum saja tu. Jadi ada dalil lain yang menunjukkan sembahyang tu kena ulang, mana kena banyak kali lah. Tu bukan kata hari ni sembahyang sekali cukup dah, tak payah sembahyang apabila dak. Hari ni sembahyang, esok sembahyang, lusa, sampai mati. Adapun haji sekali pun sudah memadai. Umrah sekali pun sudah memadai. Mana hak wajibnya sekali. Jadi itulah kaedah kata al aslu fil amri la yaqtadi at-takrara illa ma dalal dalilu ala khilaf. Faham tak? Cuba komen ingat faham ke tak? Dua kaedah yang kita dah belajar ni, faham ke tak? Kalau tak faham nak ulang banyak kali. Kalau faham kita nak pergi kaedah yang ketiga. Cuba komen sikit. Yang menonton ni cuba komen ni. Kalau dah faham, kita nak berpindah kepada kaedah yang seterusnya. Tu. Okey. Kita berpindah pada kaedah seterusnya. Kaedah yang ketiga. Al-aslu bermula asal ar-rajih. Ar-rajih, yang rajihnya. Al-aslu fil amri bermula asal fil amri pada suruh. Al-aslu bermula asal fil amri pada suruh. La yaqtadi, tidak menghendakilah ia al-amru. Al-aslu mana ar-rajihu, bermula yang rajih, bermula yang rajih fil amri pada suruh. La yaqtadi, tidak menghendakilah ia al-amru, al-fawra, akan bersegera. Asal pada suruh tidak menghendaki akan segera. Tengok lagi dia buat contoh dah. Li'annal gharada, kerana bahawasanya gharad, tujuan. Li'annal gharada, kerana bahawasa tujuan, minhu, daripadanya al-amri, suruh tu. Minhu, daripadanya al-amri, suruh tu. Ijadul fi'li, mengadakan perbuatan. Ijadul fi'li, mengadakan perbuatan. Min ghairi ikhtisasin,
min ghairi ikhtisasin, daripada ketiadaan menentukan, min ghairi ikhtisasin, daripada ketiadaan menentukan, bizamanil awwali, dengan masa yang pertama, bizamanil awwali, dengan masa yang pertama, dunaz zamanis sani, tidak masa yang kedua, dunaz zamani, tidak masa yang kedua. Jadi asal pada suruh ni tidak menghendaki bersegera. Tu bukan kata atimul hajjah, sempurna olehmu akan haji. Bukan kata segera kena pergi haji, tidak. Kena masuk dulu bulan miqat zamani dulu. Bagi haji. Kemudian ada lagi pula syarat dia, berkemampuan dan sebagainya. Bukan kata suruh ke wajib segera, tidak. Supalah semayang pun aqimus salata, bukan kata kena semayang terus, tidak. Kena masuk waktu dia dulu. Kena apa dia lagi, ada pula waktu dia, waktu afdal, waktu ikhtiari, waktu darurah dan sebagainya. Jadi bukanlah suruh tu menghendaki bersegera, tu asal dia. Habis kaedah yang keempat, al-amru bermula suruh, al-amru bermula suruh, bisyai'i, dengan suatu, bisyai'i, dengan suatu, amrun, ialah suruh, khabar. Al-amru bermula suruh, bisyai'i, dengan sesuatu, amrun, ialah suruh, biwasailihi, biwasailihi, dengan wasailnya, biwasailihi, dengan wasailnya, mana nyonya asyai'. Wasailnya suatu perkara yang menyampai, tangga suatu perkara yang menyampai. Wasailna suatu perkara yang menyampai. Jadi kaedah dah, al-amru bermula suruh bisyai'i, dengan sesuatu, amrun ialah suruh, biwasailihi, dengan suatu yang menyampai akan dia, akan syai' tu. Contoh dia, fal amru, maka bermula suruh, bis salati, dengan sembahyang. Fal amru, maka bermula suruh, bis salati, dengan sembahyang. Amrun, ialah suruh, bit taharati, dengan bersuci. Fal amru, maka bermula suruh, bis salati, dengan sembahyang. Amrun, ialah suruh, bis salati, dengan bersuci. Gitu. Suruh dengan sembahyang, nak boleh sembahyang ada wasail dia. Apa wasail dia? Ialah kena taharah. Syarat nak sembahyang apa dia? Kena suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, suci daripada najis pada pagar. Maka itulah wasail dia. Jadi bila suruh sembahyang, maka suruh juga dengan bersuci. Tu bersuci tu dipanggil wasail dia. Kalau tidak, tak sah sembahyang. Sembahyang tanpa ada wuduk sah tak sah. Sembahyang pakaian ada najis sah tak sah. Itu bagi wasail. Jadi bila suruh dengan sembahyang, maka suruh juga dengan bersuci. Habis. Kaedah yang kelima, al-amru bermula suruh, bisyai'i, dengan sesuatu. Al-amru bermula suruh, bisyai'i, dengan sesuatu. Nahyun, ialah tegah, khabar. Al-amru bermula suruh, bisyai'i, dengan sesuatu. Nahyun, ialah tegah. An diddihi, daripada lawannya syai'. An diddihi, daripada lawannya syai'. Did ni mana putih, apa ni besar, mana kecil. Itu did. Kalau nakik, kecil lawan dia tidak besar. Itu nakik. Itu did, nakik. Itu.
Al-amru bermula suruh bisyai'i dengan suatu, nahyun ialah tegah an diddihi daripada lawannya syai'. Tengok qala Allah Taala, firman Allah Taala, wa qulu linnasi, wa qulu dan kata olehmu, itu fi'il amr tu, qulu linnasi bagi manusia, husnan ay qaulan husnan akan perkataan yang baik, akan perkataan yang baik. Jadi bila suruh dengan berkata perkara yang baik, perkataan yang baik, maknanya ditegah berkata dengan perkara yang keji. Itu did dia. Bila mana Allah Ta'ala suruh berkata dengan perkataan yang baik, maka begitulah sebaliknya Allah Ta'ala larang daripada berkata dengan perkataan yang keji. Dia kata dalam Quran kata perkataan yang baik ya. Ni dalil dia, wa qulu linnasi husna, dan katalah olehmu bagi manusia tu qaulan husnan, akan perkataan yang baik. Tak ada sebut pun perkataan yang keji, tak ada tegahan pun. Jadi bila Allah Ta'ala suruh bercakap dengan perkataan yang baik, maka dia, lawan dia, Allah Ta'ala larang, tegah daripada berkata perkataan yang keji. Lagu tu habis. Kaedah yang keenam, yang terakhir pula. Aku berapa dah jam? Kaedah yang terakhir, idza fu'ilal ma'muru, idza apabila fu'ila dibuat, idza fu'ila apabila dibuat, al-ma'muru bi akan perkara yang disuruh dengannya dengan al. Idza fu'ila apabila dibuat, al-ma'muru bi akan perkara yang disuruh dengannya al. Apa dia al-ma'muru bihi? Seperti sembahyang, puasa, zakat tu al-ma'muru bihi. Ala wajhihi, suruh tu buat tu ala wajhihi, dibuat tu ala wajhi, di atas caranya al-ma'muru bihi. Yakhruju nascaya keluar, yakhruju nascaya keluar, al-ma'muru akan perkara yang disuruh, an uhdatil amri daripada tuntutan suruhan, an uhdatil amri daripada tuntutan suruhan. Jadi Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, puasa, bila kita dah buat perkara tu, maka kita dah keluar daripada tuntutan suruhan tu. Sebab tadi Allah Ta'ala suruh sembahyang, apabila kita sembahyang, maka yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Habis. Fa idza adima syakhsu, maka apabila tiada seorang, fa idza adima syakhsu apabila tiadalah oleh seorang, al-ma'a akan air. Fa idza adima syakhsu maka apabila tiadalah oleh seorang, al-ma'a akan air, fatayammama maka bertayamumlah ia seorang, asy-syakhsu, fatayammamu maka bertayamumlah ia asy-syakhsu, fasalla maka sembahyanglah ia asy-syakhsu, kharaja nasa keluarlah ia asy-syakhsu, an uhdatil amri daripada tuntutan suruhan, an uhdatil amri daripada tuntutan suruhan, fala qada maka tidak ada qada, tidak ada jenis qada, fala qada maka tidak ada jenis qada, alaihi di atasnya asy-syakhsi, idza wajada apabila dapatlah asy-syakhsi, al-ma'a akan air, idza wajada apabila dapatlah ya asy-syakhsi
al-ma'a akan air. Nah, jadi dia dah cari air dah, tak dapat air. Nah, maka keluarlah daripada tuntutan suruhan ketika tu tidak ada qada apabila didapatkan air. Ini masalah dia bertayamum pada tempat yang ghalib tiada air lah. Tapi kalau dia bertayamum pada tempat yang ghalib ada air, maka apabila didapatkan air wajib dia kena qada balik. Ini kita kena tengok dalam kitab fiqh lah perbahasan dia. Dalam kitab ni dia cerita kaedah aja nah. Cerita kaedah aja. Tapi nak ceritanya dah tak ada air, kita pun tayamum, kita sembahyang, maka kita dah keluar daripada tuntutan suruhan. Gitu. Kita pergi pada tempat yang ghalib dah tak ada air. Air memang tak ada lah. Air tak ada, kemudian kita bertayamum. Jadi ketika tu kata dia kharaja an uhdatil amri, keluarlah dari tuntutan suruhan, dan ketika tu tidak ada jenis qada lah apabila didapatkan air. Tapi kalaulah kita bertayamum pada tempat yang ghalib ada air, maka apabila didapati akan air, maka wajiblah kita qada kembali. Itu yang disebut dalam kitab-kitab fiqh lah. Jadi 6 kaedah pada al-amru tu, pada suruhan tu. Ini nak masuk pada perbahasan yang kedua pula, pada menyatakan an-nahi. Nahi pula dia ada pula kaedah-kaedah dah. Jadi faham tak setakat 6 kaedah yang telah kita pelajari, yang dah saya bacakan ni, boleh faham tak? Ataupun ada tercepat ke, ataupun ada makna yang tak boleh ke, dhabit yang tak dapat ke? Boleh komen lah, boleh beritahu. Jadi kalau patut kita ulang balik lah, sekadar yang boleh lah. Bismillah. Allah. Maafi boleh lah. Habis slow tu. Allah. Baik, kita masuk pada perbahasan yang kedua pula. Al-mabhathu tsani, bermula perbahasan yang kedua. Al-mabhathu tsani, bermula perbahasan yang kedua. Jadi yang mana boleh share tu share lah. Bagi kawan-kawan yang tak dapat dengar tu, dia dapat dengar lah. Mudah-mudahan berterusan pahala dengan bacaan kitab secara jarak jauh lah. Secara jarak jauh lah, secara live di Facebook ni. Dia share lah, aku boleh manfaat untuk orang lain sama lah. Kok yang mana yang nak bagi sumbangan untuk pondok tu dipersilakan lah. Bagilah. Kok yang berkemampuan nak bagi sumbangan, bagilah sumbangan ke pondok atau akaun pondok tu, bukan akaun saya sendiri tu, akaun pondok. Al-mabhathu tsani, bermula perbahasan yang kedua. Al-mabhathu tsani, bermula perbahasan yang kedua. Fin nahyi, sama juga kainun fin nahyi, adalah ia pada menyatakan nahyi. Nahyi tegahan. Tadi suruh ni tegahan pula. Al-mabhathu tsani, bermula perbahasan yang kedua. Fin nahyi, kainun fin nahyi, adalah ia pada menyatakan tegahan. Perbahasan yang kedua ni menyatakan pula tegahan pula. Wahwa, dan bermula dia di an-nahyu. Kalau kita mengaji ke, waw tu wa istinaf bayan, al-wawu al-waqi'atu fi jawabi soalil muqaddar. Jadi kalau nak cerita dari segi nahu ke, jadi panjang lah. Jadi tak apalah. Nahu tu kita mengaji kitab nahu lah. Ini kita mengaji kitab usul fiqh ni, kita baca beri faham maksud kitab ni lah.
Wahwa dan bermula dia an-nahyu. Talabut tarki. Talabut tarki ialah tuntut tinggal. Nahi ini mana? Tuntut tinggal. Wahwa dan bermula dia an-nahyu tu. Talabut tarki ialah tuntut tinggal. Nak faham tu? Kalau suruh tuntut buat. Suruh dia tuntut buat. Ni tuntut tinggal. Minal a'la daripada sebelah atas ilal adna kepada sebelah bawah. Ustaz kata kat anak murid dia, jangan bagi handphone. Jadi ustaz tu al-a'la, anak murid tu adna. Sebab ustaz dengan anak murid mana tinggi, ustaz lah. Jadi tu panggil tegah. Tegah. Wa fihi dan sabitlah padanya nyonya an-nahyi qawaidu, ada beberapa kaedah. Wa fihi dan sebadanya sabitlah padanya nya an-nahyi tu qawaidu, ada beberapa kaedah lah. Kaedah yang pertama, al-aslu bermula asal, jadi samalah ar-rajih, takdir begitulah. Al-aslu bermula asal fin nahyi pada tegah. Asal pada tegah. Al-aslu fin nahyi bermula asal pada tegah. Litahrimi akainun litahrimi, adalah ia bagi haram. Mana tegah tu? Asal tegah tu menunjukkan haram. Lagu tu. Al-aslu bermula asal fin nahyi pada tegah itu litahrim, kainun litahrim, adalah ia bagi haram. Mana bagi menunjukkan haram. Tegah tu menunjukkan haram. Tu asal. Tu ar-rajih. Illa istisna dia. Istisna pada kata al-aslu fil nahyi at-tahrim litahrim. Illa malaikat ma dallad dalilu, barang mana an-nahyi. Illa ma malaikat barang dallad dalilu, menunjuk oleh dalil. Dalad dalilu menunjuk oleh dalil ala khilafihi, di atas menyalahinya nyema tu. Ala khilafihi, di atas menyalahinya nyema. Gitu. Seperti mana? Seperti mana tegah daripada zina. Tegah daripada zina tu menunjukkan haram lah. Tegah daripada berpuasa hari raya, itu tegah itu berarti haram. Seperti mana tegah semaya, tegah puasa bagi orang yang haid, orang yang datang haid. Jadi itu menunjukkan haram. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wala tufsidu, dan jangan membuat kerosakanlah oleh kamu. Ni menunjukkan tegah ni. Wala tufsidu, dan jangan membuat kerosakan oleh kamu fil ardi, pada bumi, ba'da islahiha, selepas diperbaiknya akan al-ard. Ba'da islahiha, selepas diperbaik akan al-ard. Gitu. Surah Al-A'raf ayat yang ke-6 ayat ke-6. Gitu. Jadi tegah di situ berarti tegahan secara haram. Sebab ada tegah tu secara makruh. Jadi asal dia, ya rajihnya, tegah tu memberi erti haram. Seperti tegah berzina,
tegah minum arak dan sebagainya. Tegah itu erti dia adalah haram. Melainkan ada dalil yang menunjukkan di atas menyalahinya. Mungkin tegah tu dengan erti makruh. Itu. Yang kedua, an-nahyu bermula tegah. An-nahyu bermula tegah anis syai'i, daripada sesuatu. Amrun ialah tegah. Amrun ialah suruh. Gitu. An-nahyu bermula tegah anis syai'i, daripada sesuatu, daripada melakukan sesuatu. Amrun ialah suruh, bididdihi, dengan lawannya syai'. Mana qala Allah Taala wala ta'kulu amwalakum, wala ta'kulu, dan jangan makanlah kamu, amwalakum, akan harta-harta kamu, bainakum, di antara kamu, yang di antara kamu, bil batil, secara batil, secara tidak sebenar. Wala ta'kulu, dan jangan makanlah kamu. Jadi makan ini jangan guna. Sebab Allah Ta'ala ibarat dengan makan, kerana manusia tu lebih mementingkan makan daripada benda lain. Jadi buat ibarat dengan makan. Makan wala ta'kulu ay la tastaqdim, mana jangan kamu guna. Amwalakum, akan harta-harta kamu, bainakum, yang di antara kamu, bil batil, dengan secara batil, dengan secara tidak sebenar. Jadi tegah daripada makan secara batil, mana suruh dengan sebaliknya. Maknanya guna harta di antara kamu dengan sebenar. Jangan mencuri, jangan merampah harta orang lain, ataupun sebagainya lah, makan harta ni yatim, tu. Ataupun harta kita tu digunakan untuk berjudi, janganlah. Jadi harta kita ni digunakan untuk perkara sebenar, buat baik lah. Sedekah ke masjid ke, sedekah ke pondok ke, dan sebagainya lah. Jadi suruh dengan daripada sesuatu, ditegah daripada sesuatu, ialah suruh dengan lawannya. Supaya kita kata jangan main waktu belajar. Tegah tu. Apa maksud dia? Mana kena belajar bersungguh-sungguh. Suruh dengan belajar bersungguh-sungguh. Lagu tu. Allahu Akbar. Sikit. Yang ketiga, al-aslu, bermula asal. Al-aslu bermula asal fin nahyi, pada tegah. Al-aslu bermula asal fin nahyi, pada tegah. Yadullu, menunjuklah ia, ya al-aslu fin nahyi tu, ala fasadi, di atas binasa, ala fasadil manhi anhu, di atas binasa oleh perkara yang ditegah daripadanya al. Ya dulu menunjuklah ia al-aslu fin ya an-nahyu ala fasadil manhi anhu, di atas binasa oleh perkara yang ditegah daripada al, fil ibadati, pada ibadat. Fil ibadati, pada ibadat. Jadi asal pada tegah tu menunjukkan di atas binasa perkara yang ditegah tu. Contohnya kasalatil haidi, seperti sembahyang orang yang haid, wa saumiha, dan puasanya yang haid. Jadi tegah orang yang datang haid sembahyang, tegah daripada orang yang datang haid ini puasa. Bererti kalau orang yang haid sembahyang juga, sembahyang dia lagu mana? Tak sah, binasa lah. Kalau orang seperti tu jugalah, kalau dia puasa juga, puasa dia lagu mana? Tak sah, benar binasa. Tu gitu.
habis. Jadi kaedah yang keempat, an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu. Wah, itu panjang pula nah. Begitu. Jadi kata musannif, an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalat. In raja'an nahyu ila nafsil aqdi kama fi bai'il hasati naha sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati, rawahu Muslim. Wa in raja'a ila al-amrin kharij 'anil aqdi ghairi lazimin fala kama fil bai'i waqta nida'il jum'ah idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa dharul bai'. Lil ikhlali bis-sa'il wajib ila jum'ah wal ikhlalu yujadu bil bai'i wa bi ghairihi kal akli. Jadi panjang situ. Insyaallah esok pula kita sambung pada an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalat. Jadi cukuplah sekadar tu dulu. InsyaAllah sambung sebelum tu. Selamat Hari Guru lah kepada semua warga pendidik, terutamanya pada guru-guru ana sendirilah yang pernah mengajar ana. Terima kasih. Mudah-mudahan guru-guru semua diberi nikmat kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, diampunkan segala dosa, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengakhiri semua umur guru kita dalam kalimah la ilaha illallah. Wallahu alam. Aqul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.